Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-9 dan 10 mini siri Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Okay, dua episod ni adalah dua episod terakhir dalam mini siri Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Kiranya ini yang penghabisan lah, penutup. So lepas ni dah tak ada dah. Kalau kita nak tengok lagi mini siri ni, kita kena tunggu Ultra Galaxy Fight yang terbaru lah. Okay, so siapa-siapa yang belum tengok, korang boleh tonton kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Jadi, episod ke-9 dan ke-10 ni dimulakan dengan ditunjukkan babak di mana peperangan di antara kaum Ultra dan kaum Absolutian pun dah bermula. Okay, kaum Absolutian ni diketuai oleh Absolute Tartarus dan kemudian diiringi oleh Absolute Diabolo dan juga Absolute Titan serta diorang punya askar lah, dan diorang juga dibantu oleh dua Ultraman yang telah berpaling tadah, iaitu Ultraman Trigia dan juga Belial. Kemudian untuk kaum Ultra ni pula, diorang dibarisi oleh 6 Ultra Brothers, dan kemudian ada Ultraman Leo, Ultraman Astra, Ultraman Zero, Ultraman Reboot dan juga Ultraman Mebius. Jadi untuk babak pertarungan yang pertama, kita ditunjukkan dengan pertarungan di antara Ultraman Zero dan juga Ultra Seven. Ni anak beranak berlawan dengan Absolute Tartarus. Lepas tu Ultraman Zero ni dia berubah bentuk menjadi Wild Burst. Lepas tu dia jadi Ultimate Shining. Dia jadi Wild Burst dulu, lepas tu jadi Ultimate Shining. Sebabnya barulah Zero boleh, orang kata apa, mengeluarkan serangan-serangan yang kuat dan juga padu. Untuk babak pertarungan yang kedua, kita ditunjukkan babak di mana Ultraman Regulus berlawan dengan Absolute Diabolo. Tengah Regulus lawan dengan Absolute Diabolo, tiba-tiba datanglah Ultraman Leo dan juga Ultraman Astra untuk membantu lah. Dan sebelum tu Ultraman Leo dia sempat tanya lah kepada Regulus. Dia kata, adakah Diabolo ni yang bunuh Master Alude? Lepas tu Regulus kata, memang dia yang bunuh Master Alude. Lepas tu Leo pun cakap lah, siapa-siapa yang bunuh Master Alude akan jadi musuh lah kepada dia juga. So berlawanlah tiga Ultra ni dengan Absolute Diabolo. Kita beralih ke pertarungan yang seterusnya, iaitu di antara Ultraman Reboot berlawan dengan Absolute Titan. Masa tengah berlawan ni, Reboot dia memujuk Absolute Titan lah. Dia cakap yang kita ni dah pernah bekerjasama dahulu kan masa yang dia lawan dengan Ultraman Nexus kan. So kita ni dah pernah bekerjasama, kenapa kita nak teruskan berlawan ni? Patutnya kita boleh bekerjasama lah macam biasa, macam dulu kan. Tapi Titan kata, dia ni musuh, aku ni musuh kau, takkan aku nak bekerjasama dengan kau. So kiranya Titan memang tak boleh terima lah ajakan daripada Ultraman Reboot tu. Kemudian kita balik ke pertarungan seterusnya, iaitu di antara Ultraman Taro berlawan dengan Trigia. So kalau kita tengok pertarungan Taro dengan Trigia ni, nampak macam Trigia ni lagi power daripada Taro lah. Masa Taro kena cekik dengan Trigia, tiba-tiba anak Taro datang, iaitu Taiga, untuk menyelamatkan keadaan. So berlawanlah dua anak beranak ni menentang Trigia tu. Lepas tu kita boleh tengok babak pertarungan di antara Ultraman Zofi menentang Belial lah. Dan masa Zofi tengah lawan dengan Belial ni, tiba-tiba datang dua Ultraman muda ni, iaitu Ultraman Jit dan juga Ultraman Zack. Zack dan Jit ni dia cakap kat Zofi, tak apa, Belial ni biar kita orang yang uruskan. Lepas tu Zack ni bertukar menjadi bentuk Delta Rise Claw, dan si Jit ni bertukar bentuk menjadi Galaxy Rising. So berlawanlah dia orang dengan Ultraman, dengan Belial yang jahat tu lah. Lepas tu kita balik pula ke babak pertarungan yang melibatkan tiga Ultra Brothers ni dengan askar-askar Absolutian. Tiga Ultra Brothers ni ialah Ultraman, Ultraman Jack dan juga Ultraman Ace. So tiga Ultra Brothers ni memang dapat kalahkan askar-askar Absolutian ni dengan sangat mudah. Dan diorang ni juga turut dibantu oleh Ultraman Mebius. Ultraman Mebius pun memang senang gila nak kalahkan semua askar-askar Absolutian tu. Tapi pada waktu tu Mebius dia perasan, sebab dia tengok askar-askar Absolutian ni walaupun dah banyak yang diorang musnahkan, tapi still ramai lagi yang datang. Tengok-tengok rupa-rupanya ada portal dari, orang kata apa, The Kingdom yang masih terbuka. Jadi Mebius ni pun dia panggil lah 6 Ultra Brothers ni supaya dapat bergabung dengan dia untuk menjadi Mebius Infinity. So bila Mebius ni bertukar menjadi Mebius Infinity, dia pun memusnahkanlah portal di mana keluarnya askar-askar Absolutian tu. So bentuk Mebius Infinity tu hanya digunakan untuk memusnahkan portal ataupun pintu gerbang dari The Kingdom tu je. So macam aku rasa macam apa benda ni, sekejap sangat je Mebius Infinity ni muncul. Kemudian kita ditunjukkan, kita patah balik ke pertarungan di antara Regulus, Astra, Leo menentang Absolute Diabolo. So si Regulus ni dia pun bagi kuasa kawan dia lah kepada Leo dan juga Astra, iaitu kuasa milik kawan dia yang bernama Farud dan juga
Albio. Dia bagi kat Leo dengan Astra. Lepas tu si Regulus sendiri pun guna kuasa kawan dia yang bernama Spica. Jadi dengan gabungan 3 kuasa kawan tu, Regulus, Astra dan juga Leo telah melepaskan satu pancaran yang bernama Cosmo Monarch Strike ke arah Absolute Diabolo, dan Absolute Diabolo memang tak dapat nak tahan serangan tu dan akhirnya menyebabkan Absolute Diabolo pun musnah. Kita kembali pula ke pertarungan di antara Taiga dan juga Trigger. Okey, disebabkan Taro kan pergi bergabung dengan Mebius untuk jadi Mebius Infinity, so Taiga ni berseorangan lah berlawan dengan Trigger. Pada waktu tu Taiga cubalah untuk memujuk Trigger supaya menjadi baik semula, tapi Trigger cakap kat Taiga yang golongan elit seperti Taiga dan juga Taro tak akan memahami apa perasaan dia. So si Trigger ni pun tiba-tiba belah daripada medan peperangan. Okay, kita tengok pula pertarungan di antara Zack dan Jit menentang Belial. So dalam pertarungan ni kita boleh tengok lah yang Ultraman Belial ni dia menggunakan pedang Beliarok, dan dia ni menyerang secara membabi buta lah menggunakan pedang Beliarok tu, dan menyebabkan si Beliarok ni dia dah tak nak dah bersama-sama dengan si Belial ni. Jadi Beliarok pun patahlah balik, pergilah balik kepada tuan asal dia, iaitu Ultraman Zack. Dan disebabkan Beliarok tu dah kembali kepada Ultraman Zack, maka Ultraman Zack ni berubah bentuk lagi menjadi Deathsium Rise Claw. Lepas tu si Ultraman Z ni pun melepaskan pancaran Zestium Death Burst ke arah Belial dan menyebabkan Belial tak mampu lah untuk menahan serangan tu. Tapi Belial tak mati lah, dia jadi lemah je lah. Lepas tu si Jit ni pun datanglah kat Belial dan dipanggil lah Belial ni bapak je lah. Belial ni kan bapak Ultraman Jit kan. Tapi si Belial ni dia tak nak mengaku lah yang Jit tu anak dia, sebab Belial ni kan datang daripada masa silam, dan pada masa silam tu si Belial ni tak pernah bagi pun DNA dia untuk menghasilkan Ultraman Jit. So sebab itulah dia tak terima si Jit tu sebagai anak dia, dan kemudian Belial ni pun dia keluar juga dari medan peperangan sama macam Trigger tadi lah. Okay, dan last kali kita kembali ke pertarungan yang hebat, iaitu di antara Ultraman Zero menentang si Absolute Tartarus ni. So dalam pertarungan ni kita boleh tengok yang Absolute Tartarus ni memang tak mampu untuk mengalahkan Ultraman Zero, sebab Ultraman Zero kan dah jadi kuat kan, dah ada bentuk Wild Burst, lepas tu jadi pula yang Ultimate Shining. So si Tartarus ni tak mampu nak kalahkan Zero. Jadi apa yang Tartarus ni buat, dia kata walau apa pun cara, kalau dia mati sekalipun dia nak musnahkan jugalah orang kata apa semua kaum Ultra yang ada dekat planet Blizzard tempat dia orang berperang tu lah. Kemudian si Tartarus ni pun dia naik kat langit, kemudian dia melepaskan satu serangan, satu pancaran yang sangat hebat, iaitu Maximum Absolute Destruction. Serangan tu, pancaran tu memang kuat gila. Semua Ultra yang ada kat situ bila tengok pancaran tu, memang dia orang dapat rasakan yang pancaran tu mempunyai tenaga yang sangat kuat. Bila pancaran tu hampir-hampir je nak kena ke Ultraman Zero, muncul penyelamat yang sebenar, iaitu Ultraman King. So Ultraman King muncul kat depan Zero dan dia pun keluarkan pancaran dia juga untuk kata apa, menghalang pancaran daripada Absolute Tartarus tu. Dan King cakap kat Absolute Tartarus, dah buat benda ni stop kan. Si King ni cakap. Lepas tu Tartarus kata tak ada siapa-siapa yang boleh bagi arahan untuk hentikan benda ni melainkan dia punya Lord. Tak tahu nama Lord Absolutin tu siapa kan. Tapi yang penting si Tartarus ni memang tak nak dengar cakap King. Tapi reboot Ultraman Reboot dia perasan yang disebabkan pertembungan pancaran di antara King dan juga Absolute Tartarus tu menyebabkan planet Blizzard ni boleh hancur. Jadi si Ultraman Reboot ni dia keluarkan dia punya strong net untuk selamatkan semua pahlawan Ultra yang ada kat situ. Dan pertembungan pancaran antara Tartarus dan juga King tu telah menyebabkan satu portal terbuka, satu pintu gerbang terbuka, dan menyebabkan Reboot dan Tartarus tersedut masuk dalam pintu gerbang tu. Tapi walaupun Reboot dah tak ada pada masa tu, tapi dia berjaya jugalah menyelamatkan semua pahlawan Ultra yang ada kat situ menggunakan strong net dia. So ke manakah si Tartarus dan Reboot tu pergi selepas termasuk dalam pintu gerbang tu? Lepas ni aku akan cerita kita sambung balik apa yang berlaku selepas hilangnya Tartarus dan juga Reboot tu. Okay, so bila Tartarus dah menghilang, Reboot pun dah menghilang, peperangan di antara kaum Ultra dan kaum Absolutian pun terhenti buat seketika dan kembali ke Land of Light. Kat sana Regulus pun bercerita kepada kawan-kawan dia, Leo, Astra, masa tu ada juga Ultraman Zero. Dia cerita yang dia sebenarnya dibawa dari masa silam, semasa planet L77 dan D60. D60 ni planet kelahiran Regulus kot rasanya, diserang oleh alien magma. Jadi diorang semua tahulah yang Regulus ni sebenarnya datang daripada masa silam. Dan ditunjukkan babak di mana Father of Ultra, Mother of Ultra
lagi siapa, Puteri Yulian dan juga Ultraman Zofi berjumpa dengan Ultraman King lah. Dan pada waktu tu Yulian bertanya lah kepada King, takkanlah yang kaum Ultra dan kaum Absolutian ni tak boleh hidup secara aman dan damai kan? Tapi King tak jawab. Mother of Ultra jawab. Dia cakap itu semua bergantung lah kepada Lord Absolutian. Kalau Lord Absolutian tu nak diorang semua hidup aman damai, so aman damai lah jadinya. Cut the Kingdom pula, kita boleh tengok Absolute Titan lah tengah memandikan dirinya dengan Absolute Particle. Lepas tu dekat The Kingdom tu juga kita boleh tengok ada Belial dan juga Trigger lah. Belial cakap kat Trigger yang dia dah tak nak dah stay situ, dia tak nak dah berada di bawah penguasaan kaum Absolutian ni. Kemudian si Belial ni dia buka satu ruang rahsia ni, entah macam mana dia boleh buka, entah ada cakar kat situ. Jadi betul buka satu ruang rahsia, dia ambil Giga Battanizer dengan Trigger Eye kat dalam tu. Lepas tu dia bagi Trigger Eye tu dekat si Trigger lah, dan tak tahulah ke manakah hala tuju dua makhluk Ultra tu. Okay, kat HQ Galaxy Rescue Force, Queen Izana, Andromelos dan juga Sora, diorang ni cuba untuk menjejaki lah segala orang kata kegiatan yang berlaku di The Kingdom, tapi diorang tak dapat detect apa-apa. Malah diorang juga tak dapat nak detect isyarat Ultraman Reboot, dan diorang tak tahulah ke mana Ultraman Reboot ni pergi. Tapi dalam mini siri ni, episod terakhir, okay, kat hujung-hujung tu ada tunjuk di mana pintu gerbang tu buka, pintu gerbang di mana Tartarus dan Reboot kena sedut tu, dan Tartarus dan Reboot pun keluar kat situ lah. Rupa-rupanya dia orang berdua ni telah pergi ke bumi lah, ke bumi, dan bumi ni sebenarnya adalah bumi di mana terletaknya Eternity Core. So kiranya si Tartarus dan juga Ultraman Reboot telah masuk ke dalam universe Ultraman Trigger. Kena pula pada masa tu bila Tartarus sampai kat bumi, Tartarus sampai kat bumi, dia hidupkan semula Absolute Diabolo. Absolute Diabolo ni dia boleh hidup lagi 5 kali dia boleh hidup. Jantung dia orang kata apa, boleh diaktifkan semula lagi 5 kali. Dan pada waktu tu juga Tartarus ni dapat tahu yang dia berada di bumi di mana adanya Eternity Core selepas dia ternampak pahlawan-pahlawan Ultra purba, iaitu Ultraman Trigger, Carmira, Hudram dan Dargon sedang berlawan. So that's why dia tahu yang dia berada di universe di mana bumi ada Eternity Core. Dan kita pun dapat tahu juga yang Reboot pun ada kat sana, sebab Reboot kan pernah muncul dalam salah satu episod siri Ultraman Trigger. So jangan orang kata apa di manakah Reboot berada tu bukan jadi satu rahsia lagi dah, sebab Reboot tu dah pernah muncul pun dalam salah satu episod siri Ultraman Trigger. So kat situ tamatlah sudah semua mini siri Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. So kiranya kita kena tunggulah orang kata apa mini siri Ultra Galaxy Fight yang terbaru untuk kita ketahui kesudahan peperangan di antara kaum Ultra dan juga kaum Absolutian.